Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat semua pelajar-pelajar cikgu yang dikasihi. Okey, so hari ini kita sambung. Okey, yang ini adalah dalam Mau punya buku teks Matematik Tingkatan 2. Okey, ini muka surat 27. Okey, topik 2.2 iaitu pemfaktoran. Okey, pemfaktoran dan ini adalah kita punya standard pembelajaran hari ini iaitu menghubung kait pendaraban ungkapan algebra dengan konsep faktor dan pemfaktoran dan seterusnya menyenaraikan faktor bagi hasil darab ungkapan algebra tersebut. Okey, mula-mula kamu kena ingat dan imbas balik apa yang kamu telah belajar masa tingkatan 1 iaitu faktor. Okey? Apa dia faktor? Faktor ni kalau kamu tahu dia adalah punca kepada macam sesuatu itu berlaku kan? Apa faktor dia? Begitu. Apa punca dia? Dari mana datang dia? Okey. Kalau dalam nombor, contoh nombor 5 kan? Okey, contoh nombor 5. Okey, contoh nombor 5. Okey, dari mana ni nombor 5 ini datang? Dari hasil darab apa? Itu maksud dia faktor. Kita mencari apa faktor yang mendapat 5 ni. Dari mana datang 5? Hasil darab apa? 1 darab 5. Jadi ini adalah dia punya faktor. 1 dan 5. Punca dia datangnya 5. Okey? Contoh yang lain, ini. Faktor bagi 3pi. Dari mana datang 3pi? Kamu boleh dapat 3pi daripada 1 darab 3pi. Dan boleh juga kita dapat 3pi daripada 3 darab pi. Jadi, semua sebutan-sebutan ini adalah dia punya faktor. Okey, semua nombor yang terlibat. Semua nombor atau sebutan yang terlibat. Okey, itu adalah faktor. Okey, kalau kamu tengok sini maksud pemfaktoran, mengenal pasti faktor sebutan dan ungkapan algebra. Apabila kita darab, dia akan menghasilkan ungkapan yang asal. Pemfaktoran adalah proses songsangan daripada kembangan. Dia terbalik. Okey. Dia satu, contoh kan, 1 darab 5, dapat 5. Itulah maksud dia. Hasil darab yang akan menghasilkan suatu nombor. Itu pemfaktoran. Okey, kamu sudah belajar ni masa form 1. Jadi kita tengok contoh. Ini pun daripada buku teks. Kamu boleh rujuk sekali dengan buku teks kamu sambil cikgu menerang. Okey, contoh yang pertama, tentukan faktor sepunya terbesar FSTB bagi setiap sebutan. Okey, FSTB. Okey, kamu sudah belajar macam mana mencari FSTB dulu. Okey, kita akan menggunakan kaedah pembahagian berulang. Kita bahagi sampai tidak boleh bahagi. Okey, kita tengok contoh terus. A 6H dengan 4GH. Okey, kalau kamu tengok ni, ini adalah bentuk pembahagian berulang. Tengok nombor dulu, 6 dan 4. 6 dan 4 kita boleh bahagi dengan 2. Jadi kita bahagi dengan 2. Jangan pilih nombor yang, okey, kamu tengok 6 boleh bagi 3. Kamu pun tulis terus sini 3. Padahal 4 mana boleh bahagi tepat dengan 3. Jadi jangan guna yang tidak boleh. Mesti cari nombor yang kita boleh bahagi dengan kedua-duanya sekali. Okey, yang bahagi maksud dia yang tiada baki, bahagi tepat. Jadi 6 dan 4 boleh bahagi 2, kita bahagi 2. So 6 jadi 3, yang ini 3H lah. Jadi 4GH bahagi 2, 4 bahagi 2 kita dapat 2. Yang ini tulis sahaja balik. Okey, selepas itu, kalau kamu tengok nombor ni tidak boleh sudah kita bahagi dengan nombor yang sama. Jadi tengok dia punya pem boleh ubah. Sini ada H, dan sini pun ada H. Maksud dia dua-dua boleh bahagi dengan H. Jadi kita bahagi H. Kita 3H bahagi H, yang ini tinggal
3. Dan yang ini kita bahagi dengan H, tinggal 2G. Oke, last kali yang ini tidak boleh sudah dibahagi. Nomor pun tak boleh, pemboleh ubah pun tidak boleh. So, sampai sini saja kita buat pembahagian berulang. So, dia punya FSTB, faktor sepunya terbesar adalah, yang inilah, 2 dan H. Jadi, 2 darab dengan H. Dapat 2H. Itulah dia punya FSTB. Oke, contoh yang kedua, yang ini B. Oke, dia ada 3 sebutan, pun sama juga, walaupun ada 3, ada 4, ada 5, ada banyakkah, kita buat pembahagian berulang juga. Oke, mula-mula tinggal nomor 9, 3, 6. Oke, ketiga-tiga ni boleh bahagi dengan 3, jadi kita bahagi 3. So, lepas bahagi, dia akan dapat ini. Lepas tu, nomor tidak boleh bahagi, sudah kita tengok pemboleh ubah. Tengok pemboleh ubah yang sama, yang tiga-tiga ada. Sini ada D, dan sini pun ada D. Jadi kita bahagi dengan D. So, yang ini kita bahagi D, tiada sudah D, tinggal 3C kuasa 2. Yang ini D kuasa 2, kita bahagi D, jadi tinggal D sahaja. Okay. Yang ini 2DEF, D hilang, tinggal 2EF. Okay, ingat yang ini ya, D kuasa 2, dia kita bahagi D, memang tinggal D sajalah. Sebab dia ada 2 kan, kita bahagi dengan 1D, tinggal 1 dah sejadi. Lepas tu, tidak boleh sudah kita bahagi. Jadi inilah dia punya FSTB. 3 darab D. Dapat 3D. Okey. Itu cara mencari FSTB.